Pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Apa kabar? Risau saya nak kasih motivasi. Biasanya saya kasih motivasi ni pelajar-pelajar. Ini macam lebih berumur daripada saya ni. Tapi itu bukan satu halangan untuk saya untuk memberi motivasi. Sebab menjadi tugas saya sebagai guru dulu di sekolah, guru kaunseling, dalam masa sama mengajar muzik. Memberi motivasi pada pelajar-pelajar dan kadang-kadang dijemput untuk memberi motivasi pada ibu bapa. Cuma apabila naik bagi pejabat pendidikan daerah dikurangkan sebab kekangan masa. Okey. Sebelum saya teruskan ceramah saya petang ini, so tajuk saya adalah mengharap Okey, ini yang tajuk yang saya akan sampai kepada tuan-tuan puan-puan, macam mana kita nak kasih motivasi diri kita. Dan macam mana kita nak tingkatkan motivasi diri kita. Sebab motivasi diri kita ni kadang-kadang dia akan down, kadang-kadang dia akan meningkat. Depend pada situasi. So kita perlu pandai untuk apa? Ada masa kita akan tidak ada motivasi. Itu je dengan guru-guru. Jangan cakap guru kaunseling kah, orang yang ada master kaunseling kah, dia akan sentiasa motivasi. Tidak. Dia ada masa-masa ada masa-masa dia ada. So waktu yang paling penting yang waktu kita jatuh itulah kita perlu macam mana kita nak kasih kuat motivasi diri kita. Dalam masa yang sama kita nak bantu orang. Macam saya lah hari ini. Kalau saya tak kasih motivasi pun tidak masalah sebab saya pun bermotivasi. Tapi aura tu kan nak kasih. Kita share. Share pengalaman kita, share kita punya apa ilmu kan. Macam tu. Tapi dalam masa sama kita belajar. Macam saya minggu lepas pun baru balik daripada Intan, khusus kepimpinan. So kita belajarlah, sentiasa belajar. Sebab kita perlu belajar untuk tingkatkan ilmu kita. Okey, ini tajuk saya. Untuk hari ini, mengharap motivasi diri mencapai kejayaan. Okey, sebelum mana-mana ceramah saya, sebelum saya teruskan ceramah saya, saya lebih suka memperkenalkan diri saya walaupun majlis pengurusi majlis sudah perkenalkan, saya lebih suka perkenalkan diri saya sendiri. Lebih orang nampak kan? Okey, nama saya Dino bin Samsudin. Saya paling senang kalau mau diingat waktu saya belajar universiti dan apa, orang panggil Cikgu Dino. Kalau ada pelajar yang jahat dia tulis Cikgu Dinoso. Ada nih pelajar-pelajar yang nakal. Itu kan? Okey. So, saya asal tidak jauh, memang Tanjung Haru Lama sana, dekat Sutra. Saya memang lahir di sana, atas laut tu. Tapi sekarang saya tidak tinggal di atas laut sudahlah. Tinggal atas tanah sudah. Sebab tu saya mendapat pendidikan awal daripada SJKC Shantau, Kota Kinabalu. Shantau. Lepas tu saya sambung belajar di tingkatan di St. John Tuaran. Lepas tu saya sambung belajar di tingkatan 6 di Matap Sabah. Lepas sambung belajar ke Universiti Utara Malaysia. Lepas tu banyaklah tu yang tadi yang Datin sampaikan tu saya punya rentetan. Last baru saya masuk IPG Gaya ambil diploma pendidikan. Bimbingan kaunseling jadi guru. Sampai sekarang lah. 7 tahun di sekolah. 2014 kena tarik bagi pejabat pendidikan daerah Kota Kinabalu. Incas sebagai pegawai HEM sana lah. Okey, tuan-tuan, puan-puan. Okey, inilah saya punya latar belakang. Kadang-kadang orang confuse ni dengan saya ni. Kenapa? Sebab ada orang cakap saya ni Cina. Ada orang cakap saya Sino. Bangsa saya Brunei. Bangsa saya Brunei. Sebab bapa saya Brunei, mama saya Cina. So kami ni ada 4 adik-beradik, semua lelaki. Semua lelaki. Okey.
Mudah saja tuan-tuan puan-puan. Kita ni sebelum kita nak motivasi diri kita, kita perlu tahu otak mana yang kita guna paling banyak. Kanan ke atau kiri? Kanan ke atau kiri? Kalau zaman dulu waktu kita belajar kan, kita tidak ada ambil psikometrik tahu. Betul. Ujian psikometrik. Siapa ada anak-anak sekarang kan dia belajar, dia tahun 3 dia ambil ujian psikometrik. Tahun 3, tahun 6. Tingkatan 1 sampai tingkatan 6 ambil ujian psikometrik. Kenapa dia ambil ujian itu? Sebab mau lihat dia punya kecenderungan anak-anak kita ke mana. So kita tak pernah ambil. Saya ambil ujian waktu saya belajar di universiti sama di IPG. Ujian psikometrik ni. Sini siapa yang pernah ambil ujian psikometrik? Waktu belajar. Pernah ambil? Holland ke apa semua? Pernah ambil? Pernah ambil? Pernah? Kalau pernah ambil, bagus. So, itu salah satu cara kita nak kenal diri kita. Sebelum kita nak motivasi, kita perlu kenal diri kita dulu. Baru kita boleh motivasi. Kalau tidak, kita tak dapat motivasi. Macam saya lah, tuan-tuan puan-puan. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, saya ni kalau bercakap kan, waktu saya kecil kan, sebenarnya saya ni gagap waktu saya kecil. Tapi apabila saya masuk universiti dulu kan, ada satu pensyarah dia suruh, kalau nak hilangkan gagap, bercakap di depan. Saya paksa diri saya cakap di depan. Kan senang tu, Ji? Saya paksa diri saya bercakap di depan. So, sampailah ke hari ini, saya boleh bercakap di depan. Tapi kadang-kadang, tengok situasi. Kan? Kita ni kalau kita bercakap di depan ni, tengok situasi kita. Kadang-kadang kita boleh bercakap di depan dengan orang-orang macam yang kita tak kenal. Tapi kalau dengan pegawai-pegawai kita, macam pegawai saya, gugup juga saya tu, mau bercakap. Betul. Dia tengok audien. Sebab tuan-tuan, puan-puan, kalau saya cakap salah pun tidak masalah bagi saya. Kan? Mana ada kesan sama saya. Tapi kalau dengan datuk pengarah saya, kalau saya cakap salah, siap-siap kena humban. Pergi Pulau Bangi ke atau apa. Tak boleh salah cakap. Kan? Betul kan, Datin? Dia tengok audien. Apabila kita mau kasih motivasi itu macam tu, kita tengok audien. Apabila saya kena jemput, saya tanya siapa audien saya. Biasanya saya akan tanya macam tu. Apabila saya dijemput untuk motivasi, tengok kalau sektor pendidikan, saya akan tengok audien saya siapa. Sebab kita tak boleh sebarang cakap. Sebab dia akan beri kesan sama kita apabila kita memberi motivasi. Memang kita memberi motivasi, tapi kita perlu tengok audien juga. Okay? Okey, tuan-tuan sebelah mana? Kanan ke kiri? Kanan ke kiri? Kanan. Ustaz saintis kiri. Tuan? Siapa nama? Tuan Azri. Tuan Azri, kanan ke kiri? Kiri. Just sainsim biasanya kiri. Kanan ni bukan sainsim, sastra banyak. Siapa jadi orang sastra ni hebat sebenarnya kan? Okay? Orang sastra ni hebat sebenarnya. Coba tuan-tuan puan-puan cek. Banyak-banyak pegawai-pegawai besar semua orang arinan sastra. Jarang yang arinan sains punya. Kan? So, ini benda tuan-tuan perlu tahu. Sebelah mana tuan-tuan apa? Baru tuan-tuan boleh tengok motivasi bahagian mana. Biasanya kalau penceramah, semua sebelah kanan. Kan? Sebab dia boleh guna dia punya apa? Emosi dia boleh gunakan semua. Tengok pelajar-pelajar. Okay? Kita tengok. Yang kelas-kelas ujung ni. Kelas-kelas ujung ini, kebiasaannya apabila dia besar, dia akan jadi orang hebat. Betul tak tidak? 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 Kelas ujung yang ujung kan, kalau exam fail saja. Dia akan jadi orang hebat. Betul atau tidak? Tidak betul? Saya di kelas ujung lah. Oke, tengok orang. Oke. Oke, tuan-tuan. Apakah keperluan kita nak berjaya? Pertama, nak berjaya, hidup dulu. Kalau mati, tidak boleh berjaya.
Muda saya, kan? Full stop sudah. Hidup dulu, baru berjaya. Kalau mati, tidak berjaya sudah. Oke. Kedua, sihat. Sihat ini penting, tuan-tuan, puan-puan. Kalau nak berjaya, mesti sihat. Kalau tidak sihat, memang tidak dapat buat apa-apa. Sihat dari segi fizikal, mental, emosi, spiritual, mesti sihat. Kalau tuan-tuan tak sihat, memang tidak. Motivasi kita akan jatuh. Percaya atau tidak? Kalau kita tidak sihat dari segi emosi. Habis. Ya, ini mau kuat ya. Oke. Akhir sekali, ketenangan. So, ketenangan di mana kita dapat? Ketenangan dari segi agama. Kebiasaannya orang yang pegang kuat agama ni, dia lebih banyak ketenangan dia. Dia reda, dia reda. Mendapat mengawal diri. Tapi mau tengok situasi je tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan tahu pasal kes SMK Putatan tu. Yang meninggal, yang lemas tu. So yang terlibat tu, yang buat program itu adalah kawan saya. Kawan saya, guru kaunseling sana. Guru kaunseling sana. Tapi sekarang dia sudah macam mamai sudah, bercakap sendiri-sendiri. Memberi kesan sama dia. Guru kaunseling tu memberi kesan sama dia. Dia pengarah program waktu tu. Sekarang kes ni mau masuk mahkamah, mau kena saman. Tata tertib tetap kena oleh Kementerian Pendidikan. Inilah saya cakap, motivasi kita akan jatuh time ini. Betul? Dan waktu ini siapa yang nak sokong dia? Family dan kawan-kawan dia. Itulah tu, kena kasih motivasi. So aura kita ni yang akan pergi jumpa dia, kasih tenang dia. Nak boleh sudah. Dia tidak boleh apa? Sebab dia pun kena kena ancam oleh orang-orang kampung. Orang kampung pergi apa? Itu. Guru kaunseling tu. So apabila kita ni, motivasi ni, itu saya cakap, motivasi ni tengok keadaan. Apabila kita berada di tahap yang tinggi, memang kita bermotivasi. Simple. Betul? Tanya Datin. Kan, dia akan memotivasi tinggi. Macam saya lah. Kan saya kerja di pejabat pendidikan daerah. Motivasilah saya, sebab saya berada di jawatan pegawai sana. Kan? Itu mempengaruhi kita sebenarnya. Tapi apabila kita jatuh saja, di sanalah kita nak tengok macam mana kita nak kasih motivasi diri kita. Kadang-kadang itu yang paling penting. Macam mana kita nak motivasi diri kita. Kita tidak mau apabila kita jatuh, habis kita. Maka itu dalam konsep kehidupan kita ada takdir. Itulah tu takdir. So kita perlu reda. Terima. Okey, tuan. Saya membaca buku sudah dekat 30 tahun, 2 jam satu hari. Tengok pengalaman orang lain sudah ditulis dalam buku. Dan saya jadikan, bila saya berjaya, saya ucapkan Alhamdulillah kepada Allah. Bila saya gagal, saya tanya diri saya, what lesson saya belajar? Daripada itu, saya tidak akan ulangi kesilapan dan saya sentiasa mengatakan selfan itu pelajaran kepada saya. Ya, betul. Maka itu kita perlu sentiasa belajar. Kita belajar daripada kesilapan orang supaya kita tidak buat kesilapan. Itu yang paling penting. Sebab itu apabila saya ni apa kan, contoh hari ni lah, saya baru balik hari ni pergi ni apa sebuah sekolah pergi siasat satu kes. Saya off record lah kita sini. Siasat satu kes, biasanya saya suka dengar. Bos-bos saya bercakap dengan yang suspek yang apalah terlibat, guru yang terlibat kes. Saya akan diam, saya akan dengar. Kenapa? Sebab apabila kita dengar, maka kita dapat belajar sesuatu daripada duang. Apabila tiba masa kita yang jadi ketua, kita tahu sudah. Dan di mana duang kelemahan duang kita boleh perbaiki. Simple. Itu bagi saya. Okay? Okay, so kita dengar down in Hambercheck cakap apa? Orang yang mempunyai harga diri positif cenderung untuk lebih bahagia.
lebih sihat dan lebih produktif daripada orang yang rendah harga diri. Simple. Okay? Kalau kita mempunyai harga diri yang positif, kita tindakan-tindakan kita pun akan lebih positif. Kalau tidak, kita akan negatif. Tapi ada satu masa, tuan-tuan, puan-puan, apabila tuan-tuan bertembung dengan orang yang sama-sama, lagi tinggi dia punya harga diri. Macam mana tu? Kan? Ada certain masa kalau kita pergi kursus lah mana-mana, kita akan bertembung dengan, apabila kita buat satu dalam grup, kita akan bertembung sebenarnya dengan orang-orang yang harga diri dia lebih tinggi daripada kita. Siapa pernah alami? Siapa pernah alami? Agak susah kita menilai siapa tinggi dan tapi itu mengikut keadaan kita sendiri. Yang penting ialah tuntutlah ilmu daripada buaya yang kalian. Sentiasa belajar. Iya, betul. Tapi kita boleh tahu, apabila kita tengok, apabila kita nilai diri kita, apabila kita buat pembandingan, itu satu kesilapan besar. Maka itu saya cakap dalam sini, kita jangan buat pembandingan. Masing-masing ada kelebihan. Saya tak boleh buat pembandingan saya dengan Haji tadi. Kan? Kalau saya buat pembandingan nanti down saya punya motivasi. Betul. Saya ada saya punya sendiri. So Haji ada saya punya sendiri. Macam tu. Okay? Inilah aku. Okay? Okey. Pertama, kenal kelemahan diri kita dulu. Apa kelemahan kita dan perbaiki satu-satu. Okey? Contoh, macam saya dulu yang saya maklumkan, saya kecil saya gagap. So saya perbaiki kelemahan diri saya. Sampailah sekarang saya boleh kasih ceramah. Kita perbaiki diri kita. Habis itu dalam kehidupan kita, kita perbaiki dulu kelemahan diri kita. Kita tidak boleh sekaligus perbaiki diri kita. Kita perlu perbaiki satu persatu. Okey. Kedua. Lepas tu, kenal kekuatan kita. Apa kekuatan kita? Contoh, tidak mudah putus asa. Itu yang paling penting lah. Bagi saya dalam motivasi, dalam kita jadi diri kita berjaya dalam kehidupan ni kan, yang penting jangan putus asa. Itu saya, jangan putus asa. Harapan. Sentiasa ada harapan. Sentiasa, satu, jangan putus asa. Kedua, menaruh harapan pertolongan Allah atau Tuhan. Mesti ada. Tuan-tuan, puan-puan. So, saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh. Macam saya dulu. Apabila saya grad tahun 2001. Waktu tu lebih kurang mau gawat jugalah. Ekonomi. Waktu tu, first saya apabila saya keluar kerja, saya kerja sebagai di supermarket saya 6 bulan. Kerja 6 bulan. Dengan degree saya kerja di supermarket 6 bulan. Okay? Tapi saya tak putus asa. Saya selalu mohon kerja, akhirnya dapat. Tapi ambil masa yang lama lah. Perjalanan tu jauh. Macam tadi Datin cakapkan, perjalanan saya. Itulah perjalanan saya. Yang saya kerja yang banyak tu kan semua tu kontrak tu. Akhir sekali baru saya dapat jadi guru. Saya kena temu juga oleh SPA 5 kali. 5 tidak berjaya. Kan? 5 tak berjaya. Tidak putus asa. Prinsip saya tak putus asa. Dari dulu saya tak putus asa. Saya punya prinsip macam ni. Sebab saya ni kan, sebab saya ni orang susah. Kami adik-beradik ni ada 4 orang. 4 orang apabila ibu bapa saya divorce waktu saya tahun 4. Ibu bapa saya divorce tahun 4. So mama saya jaga kami 4 adik-beradik. 4 adik-beradik mama saya jaga. So bagi saya kan, pelajaran tu penting. So kita tidak boleh putus asa. Kalau kita putus saja asa, habis. Kita tidak boleh ke mana-mana. Mau tak mau kita perlu teruskan juga. Hidup perlu teruskan. Sampai kita boleh berjaya. Kalau tidak, kita tak boleh berjaya. Itu yang saya maksudkan sini. Kan? Yang dekat umur atau atas saya tu tidak masalah, sudahlah.
bagi saya. Tapi yang generasi yang Gen Y yang ini yang masalah lah. Kan? Perjuangan dong jauh. Sebab apabila ada pelajar-pelajar praktikum di pejabat pendidikan daerah, saya nasihatkan. Satu, jangan putus asa. Kedua, jangan putus harapan dengan pertolongan Allah atau Tuhan. Habis. Itu saja. Okey? Tuan-tuan. Okey. Okey, seterusnya. Kenalkan peluang. Kenal peluang. Kita perlu rebut peluang lah. Tuan-tuan. Kadang-kadang peluang ini dia tidak datang. Kita perlu cipta sendiri. Kita perlu cipta sendiri. Tengok keadaan lah. Tapi kita perlu cipta sendiri. Kadang-kadang peluang ni. Okey, seterusnya. Okey, bersedia hadapi halangan. Okey. So, bila kita mau bertindak, sekaranglah kita bertindak. Di mana sekarang kita, di sanalah kita mula bertindak. Okey? Okey, kalau sekarang tuan-tuan sini semua kerja apa kan ni? Kerja kerajaan. Tidak. Pencen sudah. Saya diwalu oleh penganjur jawab semua generasi Gen Y. Oh, saya terfikir generasi Gen Y. Lalu bila saya datang sini, semua macam berumur dengan saya ni. Ada yang lebih senior daripada saya. Itu saya. Kita apalah kan? Okey. So bertindak sekarang lah. Bertindak sekarang. Okey? Kita perlu bertindak sekarang. Pencen ni dia kesempurnaankan diri. Artinya dia memberi sama orang. Dia memberi sama orang. Saya ada saya punya pegawai kan. Tahun lepas pencen, Haji Awang dia menikah apa. Dia time-time pencen tu seluruhnya dia bawa saya pergi mana-mana, so dia beri pengalaman dia share pengalaman dia sepanjang dia 35 tahun di bidang pendidikan. Dia share dengan saya. Ada pula orang cakap ni, saudara, kalau hendak mendapat sesuatu, kita adalah orang yang memberi dahulu. Iya. Okey. Okey, bagaimana membentukkan diri positif? Okey. Of course lah kan. Yang penting kita yakin diri. Yakin diri. Macam mana kita nak yakin diri? Paling mudah, kita tengok cermin, kita cakap dengan diri kita. Kan? Paling mudah kita tengok cermin, cakap dengan diri kita. Okay? Untuk kita yakin diri. Itu salah satu lah, simple sajalah. Simple. Kedua, kita buat kerja dalam kepakaran kita, kemahiran kita. Kita jangan buat kerja bukan dalam bidang dan kepakaran kita. Jangan. Contoh, kalau tuan-tuan pakar dalam bidang kaunseling, maka tuan-tuan bekerjalah dalam bidang kaunseling. Tapi kalau tuan-tuan pakar dalam bisnes, maka tuan-tuan kerjalah dalam bisnes. Kita tidak boleh pakar dalam satu masa dua bidang, tidak boleh. Macam kita ambil PhD lah, satu bidang saja. 2 bidang PhD. Okey. Lepas tu, potensi diri kita. Kita perlu kenal potensi diri kita. Apa kelebihan kita? Potensi diri kita. Kan? Okey, seterusnya, tukarkan kelemahan kepada kekuatan. Daripada kelemahan tu, tukar kepada kekuatan kita. Contoh, kalau tuan-tuan puan-puan tidak berani nak bercakap di depan ni. Simple sajalah. Tidak berani nak cakap di depan ni. Maka tuan-tuan perlu beranikan diri cakap di depan. Cakap. Saya dulu waktu saya di universiti kan, saya ni jarang bercakap. Waktu di sekolah datin saya jarang bercakap. Di universiti baru saya mula belajar. Pernah satu kali saya mau tanya soalan, saya tergagap waktu tu. Diketawa satu dewan kuliah. Tapi itu bukan, saya ambil itu sebagai iktibar, mencabar diri saya. Hinggalah saya ada sekarang boleh bercakap di depan. Maka itu saya cakap, ambil kelemahan kita itu jadikan kekuatan. Apa yang kita lemah jadikan kekuatan. Jangan kita rendah diri. Kalau kita rendah diri, maka motivasi kita akan jatuh. Okey. Saya yakin boleh berjaya dalam hidup. Ya, sebab kalau saya kasih ceramah ni kan, saya tak suka saya ceramah satu orang, saya perlu ada orang ke depan. Siapa volunteer di depan mau jawab soalan ini?
Saya cari yang muda-muda boleh nggak? Yang muda-muda. Ya, sini ada apakah? Generasi Gen Y ada tak? Generasi Gen Y itu golongan mana satu nih ya? Generasi Gen, orang cakap generasi Gen Y ini kalau dalam pendidikan lah, generasi Gen Y ini adalah apa nih? Kumpulan golongan yang manja. Kenapa tuan-tuan, puan-puan? Kenapa? Sebab generasi duang ni lah mula tidak di rotan. Betul? Generasi duang ni yang tidak di rotan sebenarnya. Inilah generasi Gen Y ni yang tidak kena rotan. Dimansukan rotan. Yang lain ni generasi macam saya kena lagi rotan. Tuan-tuan puan-puan pun pernah kena rotan kan? Kena jemur pun pernah. Sebab itu dia tahan lasak, dia tahan tukul. Kalau kena marah kau tahan tukul. Tapi yang generasi yang seterusnya ni dia kurang, dia manja sikit. Kalau sekarang lagi manja. Coba cikgu jentik datang tuh ibu bapak dia. Laju aja datang. Dia kisah lagi. Yang penting dia datang. Coba generasi yang bukan Gen Y tu, yang X semua yang naik ke atas tu, sampai E tu. E tu ada atau dia lagi tu. Saya rasa macam dia ada sudah E. Kan? Dia ni tahan lasak. Apabila kena marah, kena apa kan dia boleh tahan. Tapi yang generasi yang seterusnya tu tidak. Sebenarnya sudah kena biasa, sudah di sekolah sudah kena kasih manja. Tidak boleh kena sentuh, kadang-kadang ibu bapa kan. Ini saya maklumkan pengalaman. Ibu bapa datang pagi-pagi kasih suap makan. Tahun satu lepas tu rehat datang lagi suap lagi. Itu bila budak ni mau berdikari? Saya tanya, bila budak ni mau berdikari? Kalau ibu bapa datang pagi suap, nanti rehat datang suap lagi. Bila dia mau berdikari? Okey, boleh? Boleh tak? Siapa boleh jawab? Yang generasi Gen Y. Ada? Ini kan soalan biasa nih. Kalau saya ceramah kan mana-mana sekolah kan saya suruh keluar. Siap. Pegang mic. Berapa umur? Muda, 24. Muda betul. Jawab nih soalan nih. Ini soalan tahun 6 nih. Okey. Ya, saya yakin boleh berjaya dalam hidup sebab saya dibesarkan di keluarga yang membesarkan saya dengan nilai murni. Di samping ada sistem sokongan yang bagus daripada guru, sistem pendidikan dan kawan-kawan. Ketiga, background education, latar belakang pendidikan, dan juga dari segi macam mana saya positif dalam hidup seharian lah. So I think the values and the experience, even saya baru 24 tahun, is helping me growing from time to time. Very positive. Generasi Gen X ada? Ada? Yang 80 ke atas itu generasi Gen Y tu. Yang 80 ke bawah semua tu sampai generasi Gen X, kecuali yang 50 tu dia apa? X tu macam saya lah, saya X. Generasi X. Itu ya, mau bezakan generasi X sama Y ni kalau apa ni dunia pendidikan senang saya. Start aja dihapuskan rotan itulah generasi Gen Y. Saya tak ingat sudah tahun dia bila. Saya ingat sudah. Okey. Dalam lingkungan umur 30 hingga 40 ada? 30 40 ada? Perempuan lah, orientia perempuan. Laki sudah ada wakil. Perempuan? Dia ada perempuan. Semua below 20 20.
40 ke bawah dia dah? 40. Hah? 40 ke atas sudah? Itu Gen Y lagi tu. Gen X. 44 kalau yang lahir 70-an sampai apa tu? 60 hingga 70 apa tu? Itu jenis apa? Ha. Macam mana? Ada volunteer perempuan lah satu kan, wakil kan? Mana? Hai, tepuk-tepuk tidak orang keluar. Semangat ada, tapi tidak keluar. Oke, ada, bagus. Soalan mana? Saya yakin boleh berjaya dalam hidup. Ya, sebab saya sudah berjaya. Okey, bagus. Berjaya tu memang bagus kan, tapi dia terlalu umum lah kan. Dia terlalu umum. Ini spesifik, fokus sikit. Itu kalau budak darjah 1 kan umum lah. Dia mesti Okey. sekarang ada apa kan tempatkan pot. Berjaya dari segi mana sudah tu? Sebab satu, saya sudah tamat bersekolah. Habis pendidikan, sudah memiliki pekerjaan yang bersesuaian dengan jiwa saya. Saya sudah berkeluarga dan apa yang saya perlukan lagi sebenarnya adalah susah cakap English. Apa yang kita perlu lagi adalah sebenarnya ingin berbahagia sahaja dan dengan gembira dengan apa yang kita buat. Itu yang penting bagi saya. Ya. Difficult as a Toastmaster. Terima kasih. Hah? Nah, itu orang sudah berjaya tu. Nah, motivasi dia ada kan? Tengok motivasi dia. Nah, coba kita bicara di mana di jalan raya tu kita panggil satu di sini. Nah dapat tu. Nah, itu beza tu. Orang berjaya dengan orang yang tidak berjaya ini beza dia motivasi dia. Nah, melainkan jangan ada benda yang berlaku terhadap diri dia. Kan? Benda yang tidak apalah, yang di luar kawalan kita. Ada memang di bawah kawalan kita, tapi yang di luar kawalan kita. Di luar kawalan kita tu itu dikatakan takdir lah. Kita tidak boleh buat apa-apa. Yang paling penting lasas kita perlu reda juga. Ada mau cakap Datuk? Saya sudah 60 tahun lebih pencen, tetapi selama lebih kurang 48 tahun saya belajar 2 jam satu hari. Saya punya pendapat kalau ingin berjaya ini, orang yang berjaya mesti ada hala tuju hidup dalam dunia dulu. Sebab apa? Success is the progressive realization of a worthy goal, katanya. Kita bermotivasi ini kalau kita ada cita-cita yang kita ingin tu. Dan ia dapat daripada apa yang kita baca dahulu. Kalau kita berjaya, kita katakan Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita akan tanya, apa pelajaran aku dapat dari kegagalan ini, tapi insya Allah saya akan teruskan. Kalau orang lain sudah berjaya mencapai sesuatu, kau boleh itu. Dulu orang bilang, takkanlah manusia ini pandai terbang. Dia bukan burung, tapi burung belum sampai ke bulan, manusia sudah sampai. Kenapa? Ini, utak. Itu satu sebabnya kita ke Toastmaster ini, mengasah otak kita sebab berpikir. Saya serahkan kepada saya. Terima kasih ya, Datuk atas sharing tu. Itu bagus. Okey, berdasarkan pengalaman. Okey, seterusnya. Okey, mungkin saya akan percepatkan sebab masa tidak mengizinkan. Okey, so inilah yang saya cakapkan perkembangan sosial. Ini yang mempengaruhi kehidupan kita sebenarnya. Siapa yang pernah ambil belajar counseling di universiti ke atau apa kan? Ini teori dia. Teori Erik Erikson. 8 perkembangan ni. So 8 perkembangan ini sebenarnya dia kalau kita kasih kaitkan dia dengan teori Maslow, kita akan nampak.
Teori Maslow ni. Okey? Okey? Okey. Macam saya cakap lah. So kita perlu tengok ni. Sorry. Okey. Kita tengok umur kita di mana? Di sini. Lepas tu kita tengok kita sampai tahap mana sudah. Kita sampai tahap mana. Biasanya kalau umur kita sudah di sini, ini 50, 55 dan ke atas, biasanya kita perlu sampai sini sudah. Kesempurnaan kendiri. Ke sini, ada orang yang muda dia belum lagi. Mungkin sini dia belum ada. Rasa aman ini keselamatan lah. Sebab ini translate daripada Indonesia. Okay? Keselamatan. Keselamatan. Kalau yang umur 20 ni keselamatan belum ada lagi. Satu dari segi kerja tetap. Kerja tetap, kewangan semua tu, rumah tinggal lah. Itulah tu keselamatan sini. Lepas tu baru bagi kasih sayang. Penghargaan kendiri, penghargaan daripada organisasi pada kita. Contoh organisasi kasih kita APC, penghargaan kita jadi pegawai, itu penghargaan tu. Naik pangkat, penghargaan. Masyarakat iktiraf kita kan, itu penghargaan. Last baru kita bising kesempurnaan kendiri. Biasanya kesempurnaan kendiri ini apabila kita berada di umur 55 hingga ke atas yang kita nak sampai pension sudah. Kan? Waktu tu kita memberi, macam Datuk tadi, memberi pengalaman kita beri. Waktu tu kita sudah stable, semua kita sudah stable. Dari segi anak pun sudah besar, kewangan pun ada semua kan? Di sini. Tapi bukan semua orang dapat sampai sini ni. Bukan semua orang sampai sini. Sebab tu ada orang dia tidak habis di sini, dia tidak habis sini, dia lompat pergi sini. Maka wujudlah kalau dalam counseling unfinished business. Itulah wujud unfinished business. Okey? Dah sampai, dia akan patah balik. Kadang-kadang itu apabila orang waktu muda dia tidak post enjoy kan, contohlah Datin, dia tak post enjoy pergi mana-mana kan. Nanti umur dia 50 dia akan patah balik. Dia ada term dalam counseling tu, dia ada dia punya konsep. Tapi saya tak ingat sudah, dia akan patah balik. Maka itu kita tidak boleh patah balik. Maka itu kita mesti tengok kita punya ni. Kita kaitkan dengan dia. Apabila kita sudah di akhir kehidupan kita sudah sampai sini, 65 dan mau mati ini sudah, kita akan, kalau kita sampai sini kita akan imbau kembali apa kejayaan yang sudah kita buat. Apa ni kegagalan yang kita buat. Okey, sorry Okey. Saya ambil contoh lah, saya suka ambil contoh. Saya punya pegawai ni kan, dia Haji Awang Masjid tahun lepas baru pension. So dia baru pension tahun lepas. Sebab dia ni pegawai saya yang selalu, apabila saya jadi guru di sekolah, dia selalu bawa saya. Jadi didik saya, dia didik saya. Sebab saya suka ambil, dia tu macam idola saya. Sebab dia berjaya. Dia berjaya. Sebab saya melihat kejayaan dia tu sebab satu, anak-anak dia berjaya semua. Macam cikgu ni, kalau kita nak tengok cikgu ni, kalau dia berjaya kan, dia betul-betul memberi betul-betul pendidikan tu sama yang anak didik dia ni kan, dia punya keberkatan tu kan akan jatuh pada anak dia. So anak dia semua berjaya, jadi doktor, akaun, peguam, semua berjaya. Anak-anak dia semua berjaya. So saya ambil dia jadi idola saya. So apabila dia nak dekat dia pension tu, dia memberi. So dia tidak luki. Kalau dulu saya pergi berkursus sama dia, pergi Melaka. Waktu tu ujung bulan tua, saya dia duit. Saya risau sudah, saya dia duit. Tapi dia yang keluar duit semua. Dia faham. Dia yang keluar duit semua. Itu maksud saya. Dia tidak berkira sampai tahap tu kan, dia tidak berkira sudah. Dia tidak berkira sudah. Okey. Maka itu apabila kita sampai sini, biasanya bukan semua orang akan sampai sinilah. Tuan-tuan puan-puan, bukan semua. Bukan semua. Mungkin dalam 10 mungkin saya pun tidak berani cakap lah sebab tidak ada analisis ataupun kajian dibuat.
Tapi kita boleh tahu, kita sampai atau tidak sini, kesempurnaan diri. Kalau kita umur 40 dan ke atas, kita mesti sampai di sini, penghargaan ni. Dengan syarat kasih sayang kita cukup. Kan? Kasih sayang cukup. Kalau kita bercerai waktu 40, ini dah cukup lah. Kalau tambah satu tu lain cerita lah. Kita dapat kasih sayang kayak mana? Dua-dua sekali. Kita beri kasih sayang, kita pun disayangi. Macam tu betul maksud dia. Give and take lah kan. Kalau yang tambah tu lain cerita lagi. Okey? Kasih sayang. Okey, yang penghargaan diri ni kita dapat dari rumah, daripada masyarakat, mengiktiraf kita. Itu maksud saya. So, maka di akhir dalam kehidupan kita ni, akhir kehidupan kita ni baru kita akan rasa tenang. Baru waktu tu, itu biasanya kalau orang sudah habis semua, dia akan fokus pada abdikan diri dia pada Tuhan, pada Allah. Kebiasaannya. Tapi bukan semua akan sampai sini. Maka itu ada orang cakap, tunggulah saya tua dulu baru saya bertaubat, baru saya sembahyang. Jangan tunggu. Itu tidak boleh. Takut tidak sampai. Mati kita kalau tidak. Ini yang dirancang. Yang kalau meninggal ni di luar kawalan kita. Kan? Macam tu. Dia berdasarkan itulah. Maka itu, bagi saya lah, konflik banyak berlaku apabila tidak tercapai ini. Sama teori Maslow tu tak tercapai. Kita ada masalah keluarga, terus kita lompat pergi penghargaan, tapi kita ada masalah keluarga. Maka itu akan mengganggu kita punya kehidupan kita. Okay? So saya teruskan lagi. Ada masalah lagi Kak Datin? Habis sudah? Okey, tunggu. Yang ini ini memang saya mau kasih tengok. Ada satu video saya mau kasih tengok. Saya tengok dulu. Ada. Okey, salah satu yang paling penting motivasi ni, yang ini yang saya maksud. Sebenarnya pada inilah, ini yang pertama. Yang kedua ni sokongan keluarga ni. Sokongan keluarga ni paling utama. Walaupun kita
kalau time kita kesusahan, keluarga yang akan bantu kita. Akhir sekali. Maka itu sibuk macam mana pun kita, hebat macam mana pun kita, jangan lupa keluarga kita. Saudara mara kita, itu penting. Sebab di akhir sekali, apabila kita sakit semua, keluarga kita yang akan datang. Kawan ada juga, waktu itu kita boleh tengok siapa kawan kita yang betul-betul. Okey. Maka itu dengan akhir sekali saya mengakhir ceramah saya hari ini dengan mana? Hidup sehat itu memang penting lah. Kalau tak sehat. Okey? Okey, akhir sekali daripada saya. Okey. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum itu kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada di dalam diri mereka. So saya pegang yang inilah. Manakala yang bukan agama Islam, so dengan kitab masing-masing lah. So artinya akhir sekali di tangan kita. Kehidupan kita ini di tangan kita. So kalau kita sudah jalan, sudah cantik, sudah perjalanan kita sudah sampai tahap contohlah kan, macam saya sudah sampai tahap mungkin kasih sayang sudah ada, sebab sudah ada isteri, ada anak sudah kan. So mau beri penghargaan, so janganlah kita patah balik lagi beri kasih sayang. Beri kasih sayang lagi tambah lagi satu. Jangan cari masalah lah. Haji. Kalau okey sudah teruskanlah kan perjalanan itu kita terus. Go forward. Okey? Janganlah kita patah balik sebab kalau patah balik kita akan wujudkan konflik dalam diri kita. Dalam teori Maslow tu, dan kedua akan wujud unfinished business pada diri kita. Yang paling penting kita perlu sampai kesempurnaan diri itu di akhir kehidupan kita. Okey? Akhir sekali daripada saya, sesungguhnya yang baik itu datangnya pada Allah dan buruk itu datangnya kelemahan saya. Saya harap ceramah saya ini dapat memberi sedikit ilmu pada tuan-tuan puan-puan dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan harian. Sekian, terima kasih.